Siapa yang tidak kenal dengan nyamuk? Haiwan kecil dan suka menghisap darah ini sangat dikenali oleh semua masyarakat. Bahkan kewujudannya kerap dianggap sebagai pengganggu. Namun demikian, nyamuk ini menjadi salah satu haiwan yang mana namanya disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 26, Allah berfirman, maksudnya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar daripada Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir akan mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberikan petunjuk olehnya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini jelas menceritakan tentang nyamuk ini merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Allah terlalu agung untuk mengatakan seekor lalat, labah-labah dan haiwan kecil yang lain. Maka Allah pun menjawab mereka dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahawa kewujudan nyamuk atau haiwan yang lebih kecil sebagai perumpamaan mengandungi pengajaran, hikmah dan maksud yang tersirat. Oleh itu, apakah keistimewaan yang dimiliki oleh nyamuk ini sehingga Allah menyebutnya sebagai perumpamaan di dalam Al-Quran? Dan apakah kaitan sains dengan nyamuk ini? Jom kita tengok video ini. Dalil ini menunjukkan betapa pentingnya seekor nyamuk sehingga dijadikan sebagai satu perumpamaan. Sains moden menceritakan tentang banyak perkara tentang nyamuk kepada manusia, iaitu Quran telah menggunakan perkataan al-ba'udah dalam bentuk muannas iaitu merujuk kepada nyamuk betina. Begitu juga dengan penggunaan ganti nama ha dalam ayat fama fawqaha yang digunakan bagi merujuk kepada al-ba'udah menunjukkan bahawa ia adalah muannas. Daripada penggunaan perkataan muannas ini, unsur i'jaz al-bayani begitu terselah dalam ayat ini. Unsur mukjizat yang terdapat dalam ayat ini adalah pemilihan dan penggunaan perkataan yang tepat sesuai dengan maksud yang hendak disampaikan. Pada peringkat penurunan ayat ini mungkin tidak dapat diperhalusi dari sudut hikmah penggunaan nyamuk betina dalam ayat ini dan bukannya nyamuk jantan. Akan tetapi, setelah berkembangnya penyelidikan sains dan teknologi, maka terungkaplah perbezaan antara tugas dengan peranan nyamuk betina dan nyamuk jantan. Hal ini demikian kerana hanya nyamuk dewasa betina sahaja yang menghisap darah sama ada darah haiwan atau manusia. Nyamuk betina menghisap darah kerana ia memerlukannya untuk proses perkembangan telur. Manakala nyamuk jantan tidak menghisap darah tetapi memakan cairan tumbuhan iaitu manisan bunga atau jus buah yang membusuk. Oleh itu, daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat sesuatu perumpamaan kepada manusia mengenai nyamuk betina yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Para ulama ada menyebut, iaitu menurut Abu Ja'far Ar-Razi, meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas berkaitan dengan ayat ini, bahawa ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan dunia, iaitu nyamuk tetap hidup selagi berada dalam keadaan lapar. Tetapi apabila telah gemuk kerana kekenyangan, maka ia akan mati. Demikian pula perumpamaan kaum yang dibuatkan perumpamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dengan perumpamaan ini. Dengan kata lain, apabila mereka kekenyangan kerana berlimpah ruah dengan harta duniawi, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka. Dari penciptaan nyamuk ini kita dapat lihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk kecil yang mempunyai banyak hikmah dan pengajaran. Sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.